You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Roh yang kudus, pulihkanku. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih karena Engkau Allah kami yang setia dan setia juga menggenapkan janji-Mu. Malam hari ini kami akan membuka firman-Mu, ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata dalam hidup kami. Tuhan memberkati yang menyampaikan, yang menerjemahkan, dan semua kami yang mendengar. Tolong kami bukan hanya jadi pendengar firman, boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Malam hari ini sama-sama kita akan membuka bagian firman Tuhan yang melandasi tema dari Mazmur 12. Malam hari ini kita akan melihat tentang janji Allah, janjinya, His promise. Mari kita akan membandingkan apa yang menjadi janji manusia dengan janji Allah dan bagaimana hidup di dalam janji Allah. Mari kita membaca terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia Mazmur 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, lalu kemudian nanti dalam bahasa Mandarin. Mari kita membaca bergantian. Saya mulai ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua silih berganti hingga ayat 9. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain,
dan berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. 我们用中文来诵读。大卫的诗教与令长调用第8。耶和华，求你帮助，因虔诚人断绝了，诗人中间的忠心人没有了。人人向吝啬说谎，他们说话是嘴唇有话，心口不一。凡污话的嘴唇和夸大的舌头，耶和华必要剪除。他们承受我们必能以舌头得胜，我们的嘴唇是我们自己的，谁能做我们的主呢？耶和华说：“因为困苦人的冤屈和贫穷人的叹息，我现在要起来，把他安置在他们所切慕的耶和华的言语是纯正的言语，如同银子在泥炉中炼过7次。耶和华，你必保护他们，你必保佑他们，永远脱离这世代的人。下流人在世人中升高，就有恶人到处游行。阿们。” Mazmur ini ditulis oleh Daud. 这篇诗篇是大卫所写的。 Dan nampaknya Daud sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan dia dengan begitu banyak orang-orang yang memusuhi dia. 我们看，因为大卫在许多人为他为帝当中困苦当中的一片的呼求。 Kalau saudara melihat di dalam ayat yang kedua dikatakan, tolonglah kiranya Tuhan sebab orang saleh telah habis. 就像耶和华第1节说：“耶和华，求你帮助，因为虔诚人断绝了。” Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. 世人中间的忠心的人没有了。 Ini keluhan yang Daud sampaikan, tolonglah kiranya Tuhan. 这是大卫向神呼求，求主帮助他。 Dan apa yang dia lihat dari situasi yang terjadi di sekitarnya, 在周遭所看的一些光景当中， bahwa orang-orang berkata dusta seorang kepada yang lain, ayat yang ketiga. 第2节中文的第2节，人 Sehingga 人向邻舍说谎。 jadi bukan hanya satu orang yang mengatakan dusta, tetapi saling berkata dusta. 不是一个人在说呢，彼此都在说谎。 Lalu kemudian dikatakan mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. 他们说话是嘴唇有话，心口不一。 Ini masalah tentang kata-kata yang tidak sebenarnya atau seharusnya 这 disampaikan. 就是讲那些不真当、不应该讲的话。 Kalaupun itu terdengar manis, perhatikan hatinya bercabang, bicara motivasinya tidak benar. 如果讲的是好听，不过这个心口不一，那是一个伪装的。 Karena itulah Daud berkata ayat 4, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. 所以大卫说：“有谎有话的嘴唇和夸大的舌头，愿神剪除他们。 Dan setiap lidah yang bercakap besar. 还有夸大的舌头。 Seperti apa ciri orang-orang yang hidup seperti ini, saudara? 这样的人，他们的大概的样子是怎么样的样子呢？ Kalau saudara perhatikan di ayat yang kelima, mereka merasa diri mereka lah yang adalah Tuhan. 他们以为他们自己就是神。 Dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? 我们避免舌头得胜，我们的嘴唇是我们自己的，谁能做我们的主呢？ Kalau saudara perhatikan, Daud fokus melihat betapa mulut itu bahaya sekali. 这个我们看大卫聚焦在一个人的嘴唇是何等的可怕。 Dan
karena itu yang biasanya jadi korban, kalau orang bicara sana sini, orang yang lemah yang jadi korban. 但这里的多言常常是这个软弱的人就跌倒了。 Saudara bisa lihat itu di ayat yang ke-6. 我们看第7节中文的， Orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. 我们的第6节，耶和华是困苦的人跟贫穷的人。 Dan yang menarik disampaikan dalam bagian ini, Tuhan bangkit dan memberikan keselamatan kepada orang yang menghauskannya. 那么现在看，我们现在耶和华说：“现在我要起来，把他们安置在所切布的稳妥之处。” Disinilah kita lihat kontras yang sangat berbeda antara janji manusia dengan janjinya 我们 Allah. 看到人的承诺跟神一起是非常的不同， Perkataan manusia dengan perkataannya Allah. 人的言语跟神的言语。 Perkataan manusia itu banyak tipu daya, banyak muslihat dan tidak bisa dipegang. 人的话常常都是欺诈，不能靠不住的。 Sekalinya manis terdengar, belum tentu demikian karena hatinya, motivasinya tidak benar. 虽然听起来好听，不过因为他心口不一，所以他们都有欺诈的之意。 Daud mau menyatakan kepada kita, tidak ada yang bisa pegang kata-kata manusia. 大卫告诉人的言语是靠不住的， Manusia yang hatinya sudah busuk. 这么的这败坏的一个人心。 Karena itulah berharap kepada janji Allah. 所以你要盼望神的应许。 Itulah yang disampaikan Daud di dalam bagian ini. 就这段里面大卫所说的。 Saudara lihat ayat 7 dan 8, saya akan fokus di dua ayat ini. 我们看中文的第7节跟第8节。 Janji Tuhan adalah janji yang murni. 那耶和华在中文这方，耶和华的言语是纯正的言语。 Janji yang murni berarti janji yang teguh, bisa dipercaya. 那个纯正的应许就是可靠的一种应许。 Di dalam bahasa Inggris menggunakan istilah flawless atau tidak bercacat, berarti janji itu sungguh-sungguh benar. 那英文里面叫做毫无瑕疵，就是应许是真正的应许。 Kalimatnya digambarkan bagaikan perak yang teruji. 那就如同银子在泥炉中炼过。 Pada masa itu perak adalah salah satu logam mulia yang dikenal juga. 那当时银子是当时一种贵重的金属。 Dan dikatakan 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. 这是在泥炉中炼过几次。 7 kali melambangkan sangat murni. 其实这是非常的接近的。 Saudara, perak itu ternyata titik leburnya 1200 derajat Celcius. 那这个炼银子它的焦点就是在1000度。 Jadi kalau dia dimurnikan begitu rupa, berulang kali melewati proses, nanti kalau itu terpisah ada kotorannya diambil lagi, dimurnikan. 那它这不断炼，再次除掉，又再炼过。 Kita juga suka yang murni-murni ya. 我们都希望你是接近的，是接近的。 Coba yang ibu-ibu cari minyak goreng yang berapa kali penyaringan. 我一般就是找那这车的油，比较照过炼过几次的。 Coba terus yang paling murni katanya, yang disaring. 我们就看到这不断的历过最纯净的。 Luar biasa, janji Tuhan dikatakan di Alkitab adalah janji yang murni. 那它就告诉神的应许是一个纯净的应许。 Tapi bukan hanya janjinya, saudara. Perhatikan ayat yang ke-8. 就不但看第7节，我们看不但它的应许， Engkau Tuhan yang akan menepatinya. 耶和华你必保护他。 Dia bukan hanya Tuhan yang berjanji, tapi dia juga Tuhan yang menepati janjinya. 他不但是应许，并且成就应许的。 Malam ini saudara tidak hanya bicara Tuhan yang berjanji, tapi siapa dia yang menjanjikan itu. 这件事上不但神性的应许，到究竟是哪一位神的应许？ Saudara, kita bisa dapat janji dari teman. Nanti ya, saya traktir makan seafood 可 misalnya. 能中国朋友会承诺我们我会请你吃这个欺负。 Ada orang yang janji sama kita, 2 orang berjanji. 可能有2个人约好了。 Kenapa kita lebih percaya janji yang satu, walaupun sama isi janjinya dengan dibanding orang yang satunya? 如果2个人向我们的承诺，我们可能更相信另外一个人的承诺，为什么呢？ Mungkin karena kita tahu yang ini bisa dipercaya, yang ini mah janji-janji surga. 我们可能这个是可靠的，可能另外是靠不住的。
Kenapa kita bisa percaya janji Tuhan? 我们为什么可以信靠神的应许呢？ Bukan hanya karena isi janjinya semata-mata, 不是单单因为应许的内容而已， tetapi karena Dia yang menjanjikannya sanggup menepatinya. 因为呢，应许的他有能力去成就这个应许。 Orang ikut berhala-berhala yang lain juga dijanjikan kesehatan. 这敬拜这些偶像呢，也是应许给他们健康的身体。 Tapi Tuhan yang berjanji menjanjikan dan Dia sanggup menepatinya. 是神所应许的，他有能力成就这个应许。 Sehingga Daud berkata, Engkau akan menjaga kami, ayat 8b, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. 你必保佑我们的，他保佑他们永远脱离这个时代。 Bahkan di tengah-tengah ayat 9, orang-orang fasik yang berjalan kemana-mana sementara kebusukan muncul di antara anak manusia, tapi umat Tuhan pegang janji Tuhan. 特别下流在这个下流的在世人中升高，就有恶人到处游行，但是神的儿女就是坚守神的应许。 Saudara, inilah yang firman Tuhan nyatakan bagi kita malam hari ini. 这就是神的话语向我们显现的， Dia Tuhan yang berjanji 应许的神， dan Dia Tuhan yang menepati 他 janjinya. 也是成就应许的神。 Apa saja janji Tuhan? Dari mana kita tahu janji-janjinya? 我们怎么看神的应许呢？ Saudara, di dalam Alkitab ada janji-janji yang Tuhan berikan begitu banyak di dalam firman-Nya. 在今生经有许多神的应许的话。 Karena itu ketika saudara dan saya mau hidup di dalam janjinya, tempatkan firman Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. 当我们要有时候在神应许中，必须以神的话为局限。 Gereja yang menyatakan janji Tuhan bukan hanya dari mulut hamba-hamba Tuhannya, tetapi dari firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. 这是讲神应许的这个教会要看怎么样神的仆人把神的话传讲出去。 Kadang-kadang kita lupa bahwa Dia Tuhan yang berjanji, Dia juga Tuhan yang setia menggenapi janjinya. 我们经常的问的是应许的神也是忠心持守他应许的神，成就他应许的神。 Dan malam ini kita diingatkan lagi akan janji-janji Tuhan. 今天晚上再次提醒我们要记起神的应许。 Saudara, di mana kita, apa saja janji Tuhan yang kita terima? 我们所领受的那一些是神，那一些神的应许呢？ Kita perlu memahami Alkitab dengan baik. 我们必须好好的查考圣经。 Dan tentunya kita juga perlu memahami yang mana saja yang termasuk janji Tuhan. 我们必须真正明白哪一些是属于神的应许。 Ada kesalahan yang mungkin muncul kalau kita tidak teliti membaca Alkitab atau kita membacanya semau kita. 如果我们详细查考圣经，可能会有一些错误。 Ada mahasiswa datang sama saya, 有大学生来到我面前， lalu kemudian dia bilang sama saya, Kak Alex, 他说：“马阿力， saya punya pacar tidak seiman. 我有这个不同信仰的这个爱人， Tuhan kan janji, 神不是应许吗？ jangan pisah, nanti saya bawa dia sama Tuhan. 不可以分开，我要带他来到神的面前。” Saya tanya sama dia, di mana ayatnya? 我说：“到底这经文在哪里呢？” Dia buka 1 Korintus 7, saudara. 他打开哥林多前书第7章。 Waktu saya baca 1 Korintus 7, 我当读哥林多前书第7章的时候， saya bilang sama dia, baca itu baik-baik. 我说你也好好的阅读。 Di situ untuk yang sudah terlanjur menikah. 那是已经结婚的人了，对那些已经结婚的人说了， Bukan untuk yang pacaran. 不是正在恋爱的人。 Kadang-kadang kita mau ambil ayat yang penting asik buat kita. 那么他刚摘录那些对我们有兴趣的那些经节， Kita bilang janji Tuhan, ternyata mungkin itu adalah sesuatu yang egois kita mau saja. 那我们说神的应许可能是我们自私心理的要求。 Banyak orang Kristen terlalu egois melihat janji Tuhan. 这很多基督徒以自私的心来看神的应许。 Karena itu mari belajar firman Tuhan baik-baik. 我们好好的查考我们的圣经。 Mari belajar mengerti konteksnya ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 当我们想神的话，也要想到它的背景。 Karena kalau tidak kita kehilangan maknanya. 我们可能会失落。
Ada beberapa hal yang jelas Tuhan janjikan. 有一些地方神清楚的应许我们， Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 让信他的必得着永生， Setiap orang yang mengikut dia, 跟随他的， Tuhan menjanjikan penyertaan. 神应许要与他们同在。 Tapi tidak semua orang yang mengikut dia dijanjikan hidup tanpa masalah. 他们没有跟从他的，也曾经应许说，他生活中不会有困难。 Kita mesti lihat baik-baik apa yang Tuhan janji. 我们必须好好的看神的应许究竟是哪一些。 Kalau itu memang Tuhan janji, silahkan kita minta kepadanya, karena itu janjinya. 如果是神的应许，我们就大胆的向他祈求。 Tapi kalau itu bukan janji Tuhan, jangan minta, karena nggak akan dikasih, bukan janjinya 如 kok. 果不是神的应许，你不要求，因为神没有应许。 Saya baca Alkitab terus melihat Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa masalah. 我就看所有的事情，没有神应许说我们生活中没有困难。 Jadi jangan bilang berdoa Tuhan minta hidup tanpa masalah. 你不能祷告说神啊，我在生活中不要有困难。 Anak remaja sekarang karena banyak masalah, saya bunuh diri saja supaya hidup tanpa masalah. 很多少年说现在生活很辛苦，我自杀好了，就没有什么一切的烦恼跟苦难。 Tapi meninggalkan masalah buat yang nguburin. 但是留下的人就产生了许多问题。 Tuhan janjikan penyertaannya, penghiburannya, kekuatannya di dalam pergumulan masalah kita. 神在我们困难中面应许要安慰我们、坚固我们。 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan 有时候 manusia. 一件的事情是人所能够承受的。 Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui 神 kekuatannya. 是信实，他不会让你这试探超过你所能承担的。 Mari berharap dan menantikan janji Allah. 让我们盼望并相信神的应许。 Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. 神说：“你们不要忧虑， Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. 不要忧虑你吃什么喝什么， Jangan pula khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. 不要忧虑身体要穿什么。 Tapi bukan berarti tidak bekerja. 不是意思说你不必工作吧？ Di satu sisi Tuhan memberikan janjinya, 一方面神把应许赐给我们， namun di sisi lain ada bagian yang saudara dan saya diminta untuk lakukan. 但是另一方面神要我们做的一部分。 Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? 但是我们问题是我们是不是真正的相信他？ Seringkali sulit bagi kita untuk benar-benar percaya. 我们很难有时候真心的信靠我们的神。 Karena itu saya makin melihat hidup orang Kristen, saya pikir pantas ya kita disebut orang percaya. 这种看基督徒，说基督徒是信徒没有奇怪。 Kalau dalam bahasa Indonesia jelas ya orang percaya. 你们说orang percaya，中文叫信徒。 Tapi salah satu hal yang paling sulit saudara dan saya lakukan sebagai orang percaya adalah percaya. 我们信的最难的就是相信。 Kita kadang-kadang sulit mengatakan dan menghayati bahwa memang Tuhan baik dalam hidup kita. 我们常常不能真正的体会神对我们是美善的神。 Seringkali kita curiga kepada Tuhan. 我们常常怀疑我们的神。 Tapi marilah malam hari ini waktu kita tahu bahwa Dia Allah yang berjanji. 但在今天，当我们知道我们的神是应许的神， Dan janji-janjinya ada dalam firman-Nya. 并且在这应许记在这神的话语里面。 Janji-janjinya Dia berikan bagi kita. 他这个应许是赐给我们每一位。 Dan Dia sanggup menggenapkan janjinya dalam hidup kita. 并且他有能力成就他的应许在我们的生命中。 Sekali lagi Tuhan mengatakan, Aku akan menepatinya. 现在说我要成就我的应许。 Jika memang itu sesuatu yang saudara dan saya pantas atau bisa mendapatkannya. 如果是你我配得并且能够得到的。 Makin saya mengerti tentang janji Tuhan, saya pikir cara kita baca Alkitab yang harus kita terus baharui. 那我们也不断的更新我们的这个越看圣经的一种心态，才能真正了解神的应许。 Jangan sampai kita egois begitu rupa dan melihat semuanya tentang diri kita. 我们不要单单以自己为中心，看一切都是出于自发心、自私心。 Kadang-kadang orang Kristen suka comot-comot ayat. 有些基督喜欢摘录一些经节。
Misalnya ada ayat yang mengatakan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera bagimu. 比方说，已经在说我的意念是平安的意念。 Kalau saudara lihat, bagimu di situ bukan bagi satu individu sebenarnya, tapi bagi satu bangsa Israel. 对你们，然后你们是不是一个个人，而是一个整个的民族？ Banyak orang kasih ayat ulang tahun itu ya, Yeremia 29 ayat 11. 很多人在他们在过生日的常常把这个耶利米29章11节送给他们。 Rancanganku, rancangan damai sejahtera memberikan kepadamu masa depan. 我们的意念是平安，叫你幕后有指望。 Kalau baca bawahnya, 如果继续读下去， kapan itu terjadi? 什么时候会成就这一念？ Setelah 70 tahun dibuang. 就是这个他们犹太人被掳70周年之后， Betul Tuhan janjikan damai sejahtera. 是神把平安应许给他们。 Tapi damai sejahtera itu diberikan dalam konteks umat yang taat dan dia bawa kembali dari 是 pembuangan. 那些顺服他被掳带回被掳之地的人，那些要成就的应许。 Lalu bagaimana kita menghayati janji-janji seperti ini dalam hidup kita? 我们怎么样在这体会这神的应许在我们的生活当中呢？ Mari percaya pada Allah bahwa dia tahu yang paling baik bagi kita. 我们就相信神知道把最好的赐给我们， Dan dia Allah yang sekali lagi sanggup menggenapkan 并且 janji. 再一次，神是有能力成就他自己的应许。 Ada satu cerita yang saya akan berikan sebagai penutup khotbah ini. 在结束之前，我要讲一段的故事。 Salah satu gempa bumi terbesar terjadi pada tahun 1988 di Armenia. 世界最大的1998年在阿尔美尼亚， Hanya kurang lebih 4 menit 大概就4分钟的期间，itu meratakan seluruh area itu dan menewaskan lebih kurang 25.000 orang. 那就夷为平地，他们死了25,000 人。 Itu salah satu gempa bumi yang dahsyat yang dicatat dalam sejarah. 这是历史中记载的其中最大的一个地震。 Dan ada satu cerita unik yang terjadi ketika itu. 当时有一些独特的一个事件发生。 Beberapa saat setelah gempa hebat itu ada seorang ayah berlari menuju sebuah sekolah yang baru saja rata dengan tanah karena gempa. 地震过后，一个做爸爸的积极跑到那个刚刚夷为平地的学校去， Sambil memandang puing-puing reruntuhan itu, 看着那些废墟， ayah ini teringat akan janjinya kepada anaknya. 他想起了他曾经承诺他的孩子的话， Anak yang sangat dia kasihi, 一个深爱的孩子。 dia berkata kepada anaknya senantiasa apapun yang terjadi, 他讲到对孩子，无论发生什么事， Papa selalu ada untuk kamu. 我常在你身边。 Sementara orang-orang tua lain sudah putus asa karena nampaknya tidak ada harapan. 其他的父母都已经灰心了，他们基本上没有希望了。 Mereka menangis dan berpikir anaknya pasti sudah mati. 他们的痛苦，因为小孩子一定死了。 Namun pria ini dia justru mulai singkirkan puing-puing bangunan reruntuhan itu. 但是这个父亲呢，就继续把挖切这些废墟。 Dia terus berusaha mencari anaknya yang tertimbun. 他继续去寻找那个堆在瓦砾当中的孩子。 Orang bilang sudahlah, pulanglah, mungkin sudah tidak ada. Orang suruh dia berhenti. 很多人劝他算了，已经没有希望了。 Kelihatannya sia-sia saja, begitu banyak reruntuhan. 看到那些众多的废墟，他觉得这是所做的都是突然的。 Tapi pria ini terus melakukan hal itu. 但是这个做父亲的继续的挖掘， Dia tetap saja melakukan, cari terus, singkirkan puing itu. 把那个废墟打开，寻找他的孩子。 Dan dicatat setelah 36 jam tanpa henti, 30个小时不停的在挖掘， ia mendengar suara anaknya. 他听到他孩子的声音。 Sang anak ditemukan dalam keadaan hidup. 那么这个孩子后来发现这个海波咒， Anak itu ingat janji ayahnya. 因为这个孩子记得他父亲的应许， Apapun yang terjadi, 无论发生什么事， Papa selalu ada untuk kamu. 我常在你身边。 Kalau ayah di dunia saja bisa begitu rupa, 如果世上的父亲都能够如此的做， maka Bapa kita di surga, dia lebih dari itu. 更何况我们天上的父。
Dia Allah yang berjanji. 他是应许的神， Dia memberikan yang terbaik bagi kita. 他把最好的赐给我们， Bukan hidup tanpa masalah, 不是没有问题的生活， tapi hidup yang di dalamnya Dia hadir dan menyertai melewati berbagai pergumulan. 但是在生活在困难当中，他与我们同在。 Baca renungkan firman-Nya, 你要好好的阅读，并且思考神的话语， nikmati janji-janji-Nya, 并且享用他的应许。 percaya Dia ada bagi kita. 他相信他为我们， Apapun yang terjadi, 无论发生什么事， Bapa Surgawi selalu ada untuk kamu. 天上的父常常就是为你。 Mari sama-sama kita tunduk kepala di hadapan 我 Tuhan. 们好在神的面前低头祷告。 Jika saudara bisa bertelut, 如果你能够跪下来的话， saya persilakan kita berlutut di hadapan Tuhan. 请大家在神面前好好的跪下。 Mungkinkah selama ini ada doa-doa kita yang belum Tuhan jawab? 有可能我们也祷告许多的祷告祈求这种神没有应允。 Mungkin saudara berpikir, Tuhan engkau sudah melupakan aku. 可能你说神忘记了吧？ Mungkin saudara sudah mulai sulit percaya, berharap pada Allah. 可能你不再寄望于神，变成不再相信他了。 Malam hari ini, 今天晚上， apa yang Tuhan sudah katakan kepada saudara melalui firman? 接着的话，神向你所说的， Dan apa yang saudara mau katakan kepada Tuhan? 这个时候你要对神说什么呢？ Mari ambil waktu ini 我们 untuk 用 datang 这一段的时间， di hadapan Dia. 在神的面前